أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم ووالاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح حكمتك وانصر علينا من غداء رحمتك يا ارحم الراحمين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الارض بنور شمسك ابدا ابدا برحمتك يا ارحم الراحمين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. Jadi kita masuk sambungan hadis yang kedua yang telah lalu, kita sampai bab yang kelima, ya, bab haji. Jadi saya nak bacakan hadis ini. Ada kisah Rasulullah SAW sedang duduk, ya, iktikaf di masjid. Ketika itu iktikaf bersama para sahabat, terutamanya Umar bin Khattab. Dan hadis ini yang sanadnya ialah daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu aidan. Ya, tadi hadis yang pertama pun Umar bin Khattab. Umar ni, ya, merupakan sanad. Telah berkata Umar, saya baca hadis ini dulu baru kita masuk yang bab kelima, ya, yang bab rukun Islam. Qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin istala alaina rajulun shadidu bayadin asyabi shadidu sawadil sya'ri la yura alaihi asaru safar. Ini kisahnya. Ketika Rasulullah duduk, sahabat pun ada lah, Umar bin Khattab yang lain itu, tapi sahabat tak tahu. Setelah Rasulullah ceritakan baru tahu. Sahabat dia tengoklah, rupanya Rasulullah SAW dia duduk secara iftiras. Iktikaf kita tak mampu sekarang duduk iftiras, tak sembahyang iftiras, duduk antara dua sujud. Rupanya Rasulullah dia duduknya iktikafnya secara iftiras, dia duduk. Jadi kaki macam tahiyat awal tu lah. Ini amalan Rasulullah SAW. Ada sebablah Rasulullah yang itu, kerana Rasulullah ini berbeza dengan kita, ya tak? Kita ni bila naik usia, dia perut ke depan sikit, macam saya lah. Jadi dia tak boleh duduk iftiras sebab berat. Rasulullah ni perutnya lipih tau, lipih. Sebab dia makan kurma, makanan dia makanan sunnah. Rasulullah hanya makan sekurang-kurang 3 biji kurma, air zam-zam. Ya, itu Rasulullah. Kita bukan 3 biji kurma, 3 pinggan nasi. Jadi tak sama dengan Rasulullah. Jadi Rasulullah dia duduk, ya, iktikaf di masjid tu, duduk secara iftiras. Tapi kalau kita tengok orang alim-alim dululah, kalau kita tengok di masjid, di pondok kan, dia memang duduknya iftiras. Dia bungkuk kan, macam budak menghafaz Quran tu tak. Kalau menghafaz Quran kan dia duduk, cara duduk iftiras banyak kan, bukan bersila. Sebab budak-budak masih muda-muda, kecil-kecil, kaki lutut dia masih kuat. Rasulullah ni kaki lutut dia kuat. Sebab salah satunya mungkin kerana makan kurma tu, kurma ajwa dia. Dia ubat, dia berubat. Memang salah satu. Kemudian minumnya air zam-zam. Rasulullah tak minum yang teh tarik, tak ada. Kita ni masalah teh tarik. Saya tak kata orang lah, saya sendiri pun teh tarik alia. Order je lah. Pergi kedai order je. Rasulullah minumnya air zam-zam, ya, kemudian makannya kurma. Jadi Rasulullah boleh duduk, tahan cara duduk iftiras. Jadi ceritanya ni, dia kata telah datang zata yaumin istala alaina rajulun. Datanglah sekarang laki-laki yang tidak dikenali. Ya, keadaan laki-laki tu syadidul bayadi. Bayadi tu, ya, putih berseri. Dia macam orang Arab, dia malaikat Jibril ni dia punya rupa macam
macam jejaka lelaki yang tampan. Dia berupa dengan pakaian Arab, pakai serban semua-semualah ya. Diceritakan dia seorang lelaki syadidu bayadin. Bayadi dia maknanya dia bersih, putih. Ya. Al-siyabi dengan pakaian yang putih, jubah putih lah. Kemudian syadidu sawadi sya'ari ya. Maknanya rambutnya hitam legam. Muda lah lagi lah. Malaikat tu dia maknanya orang muda lah, tak beruban ya. Kemudian la yura alaihi asarahu safari, seperti orang yang datang, orang tak kenal, orang musafir lah, sebelum musafir. Sebab para sahabat pun tak kenal siapa dia datang dekat Rasulullah. Bila dekat pada Rasulullah tengah duduk iftiras, wala ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabi. Aku tak kenal, kami semua tak kenal siapa dia. Tapi taklah ganggu sebab nak jumpa Rasulullah kan. Seorang musafir yang bersih, pakaiannya putih bersih, melepak, kulingnya bersinar lah. Malaikat kan, bercahaya. Kemudian dia punya rambut hitam legam. Legam maknanya muda lah, muda. Duduk dekat Rasulullah, hatta jalasa ila nabi, dia dekat Rasulullah. Ketika itu dia betul duduk iftiras juga. Jadi lutut Rasulullah tu, malaikat tu tepat lutut malaikat tu dengan lutut Rasulullah. Kemudian dia pegang peha Rasulullah. Dia duduk pegang peha Rasulullah. Dia pegang Rasulullah, para sahabat tengok aje lah siapa dia, tak kenal kan. Tak pernah ada, seperti orang yang baru datang. Bila dipegang peha Rasulullah, dia tanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa dia? Fa'as nada rukbataihi ila rukbataihi. Satu persatu disoal. Ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa wada'a kaffaihi ala fakhizaihi wa qala. Tanyaannya dia dengan Rasulullah, semua tak dengarlah Rasulullah dengan Jibril tu bersama. Apa Jibril tanya? Ya Muhammad, dia kata, wahai Muhammad. Jibril tu kenallah Muhammad. Memang Jibril tu bawa Isra' Mi'raj pun Jibril lah. Yang jumpa mula-mula di Gua Hira pun Jibril lah. Jadi Nabi memang kenal dia. Sahabat tak kenal, tak pernah jumpa. Apa dia tanya? Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni, habarkan kepadaku ya. Akhbirni itu ya. Benar. Perkataan Jibril tu tanya kepada Nabi Muhammad, akhbirni anil Islam, ceritakan kepadaku tentang Islam. Dia tanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, faqalallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun bersabda, al-Islamu, Islam itu, dia kata, disebut al-Islam tu apa dia? Antashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu ada 5, disebut yang pertama iaitu mengucap 2 kalimah syahadat. Itu syarat Islam. Ya. Iaitu pengakuan tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah, dan Nabi Muhammad itu disebut namanya di sini dah. Muhammad itu adalah Rasul Allah. Satu. Kemudian wa tuqimas shalah. Yang kedua, mendirikan sembahyang. Itu Islam kedua. Waktu tiyaz zakat. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Ya. Wa tasuma ramadana, puasa di dalam Ramadan. Yang keempat. Yang kelima, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, yaitu mendirikan atau pergi menunaikan ibadah haji sebagai tanda ya untuk menemui kiblatullah, Baitullah ya. Itu yang 5. Kemudian tanya lagi, qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Bagaimana pula
tentang perjalanan Islam. Maka Rasulullah mengatakan Islam ini adalah satu kenyataan agama yang benar. Ya, katakan agama yang benar. Qala, maka bertanya lagi malaikat tu tadi tentang Islam ya. Qala, saya ulang balik, ini sebenarnya cerita yang lalu ulang balik. Qala fa akhbirni 'anil iman. Ni kita akan sambung akan datang ni tentang Islam ya. Iman akan datanglah, kita masuk iman belum lagi. Hadis ni walaupun panjang tapi kita blok dulu situ, berhenti. Kita cerita Islam. Yang kelima, kita masuk yang kelima. Muka surat, kalau kitab saya ni 87 88. Sambungan tentang Islam ya. Iman belum masuk lagi, pertanyaan. Hadis ni panjang ni. Jadi kita bawa yang penerangannya. Okey. Yang terlalu kita ceritakan tentang Islam, iman kita tak masuk lagi sebab hadis kita tak baca lagi, hadis yang terus dia. Islam ini yang pertama pengakuan yang penting. Sebab mu'alaf masuk Islam tu kan ramai. Ya. Ramai kalangan para sahabat mu'alaf juga. Umar Ibn Khattab mu'alaf. Mu'alaf dululah. Ya, dia masuk Islam ni mu'alaf lah kan. Dia asal dia bukan Islam. Yang tak mu'alaf Ali bin Abi Thalib je. Ali bin Abi Thalib tak mu'alaf. Kenapa? Dia Islam dari kecil. Dia jumpa dengan Rasulullah, terus masuk agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Nabi Muhammad memanglah utusan Allah tu ya tak? Dia memang dia bukan daripada kalangan bukan Islam, memang dia dipilih oleh Allah Taala. Tapi dari kalangan sahabat yang dia tak pernah mengikut agama lain, iaitu Ali bin Abi Thalib. Sebab itu kita tak panggil dia radhiyallahu an. Kita panggil dia karramallahu wajhah. Tu. Kalau Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, maknanya Allah merahmati mukanya, maknanya dia tak pernah muka dia menyembah Tuhan lain daripada Allah. Itu makna karramallahu wajhah ya. Kalau Umar Ibn Khattab pernah menyembah berhala, Abu Bakar As-Siddiq pernah menyembah berhala, Utsman bin Affan pernah menyembah berhala. Semua pernah. Dia tak pegang agama Islam dulu. Ya tak? Itu namanya mu'alaf. Bila dia kulibati ila din ila Islam, daripada ditukarkan daripada agama yang asal kepada ikut dengan ajaran Islam, itu maknanya kulibat, ditukarlah. Dia bertukar agama. Itu makna, sebab itu radhiyallahu an, diridai oleh Allah baginya. Maknanya radhiyallahu an, dia masuk Islam tu Allah meridai dia. Kalau perempuan dia bisa radhiyallahu anhuma ya tak? Ataupun radhiyallahu anha. Sebenarnya Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha dia. Baik. Kita nak fahamkan di sini. Bila dia masuk Islam, menganut Islam, ada syahadah pertama mesti ya. Kecuali Sayyidina Ali, dia memang terus dididik oleh bagi Rasulullah SAW. Yang kedua, bila dia dah masuk Islam, dia memegang satu tanggungjawab. Dia masuk Islam, dia syarat Islam. Bila dah masuk Islam, dia ada memegang tanggungjawab. Apa dia? Ada 4 perkara tanggungjawab dia. Pertama, mendirikan solat. Itulah. Mendirikan solat. Sebab mendirikan solat ni kita faham. Kadang-kadang sebab itu dalam kita mendirikan solat itu kita kena faham ada 13 rukun solat tu, 13. Selalu kita, kecuaian kita mendirikan solat, setiap rukun itu mesti ada perkataan tamakninah tak? Tamakninah. Sebab itu bila kita sembahyang, kita kena mesti faham tentang apa dia tamakninah. Kadang-kadang kalau kita sembahyang berjamaah mungkin selamat sikit. Sembahyang seorang kadang-kadang tak selamat tamakninah. Ya. Istilahnya
Rasulullah pernah kata, ada orang sembahyang tapi dia curi dalam mencuri. Tahu mencuri? Maknanya dia sembahyang dia tak jaga tumakninah. Ambil contohlah dari paling mudah, takbiratul ihram. Takbiratul ihram ni memang angkat dua tangan. Itu yang tahu. Kadang-kadang saya nak tanya, takbiratul ihram ni ini yang betul ke ini yang betul? Yang betul maknanya tapak tangan ini kena menghadap kiblat. Ujung ibu jari ini mesti berjumpa dengan cuping telinga. Itu nama takbiratul ihram. Kemudian tumakninah maknanya kita Allahu Akbar. Ya, berarti tu berhenti. Jangan ada orang sembahyang Allahu tak ada tumakninah. Tak ada berhenti. Pada tumakninah berhenti sekadar membaca subhanallah. Itu. Sebab itu takbiratul ihram serta tumakninah. Rukuk serta tumakninah. Ada tak perkataan dalam rukun solat? Ada 13 kan? 13 perkara. Rukuk serta tumakninah, i'tidal serta tumakninah, sujud tumakninah, duduk iftiras tumakninah. Ya. Berdiri, semua ada perkataan tumakninah. Maknanya berhenti sekejap sekadar membaca subhanallah. Banyak ramainya orang sembahyang kadang-kadang dia ikut. Macam mana? Allah goyang, ni bergoyang dia tak tepat. Tak sah tu. Allah berhenti, Allah sekadar subhanallah. Allah subhanallah kan? Allahu Akbar. Ini kadang Allah pusing tak macam mana. Pening tak? Dia nak masuk kan? Ya. Sebab itu kita belajar hadis. Pertama yang kita pun dalam hadis itu apa? Innamal a'malu bin niat. Ada tak mula-mula hadis yang pertama? Bab niat, ya tak? Bila selesai bab niat, barulah dia masuk bab apa? Rukun-rukun. Rukun Islam, rukun iman. Sebab dia hadis ni detail. Sebab ini hadis matan arba'in ini diajarkan di Mesir pun ini. Budak-budak tahfiz memang saya ajarkan ini. Sebab ini penting sangat. Di dalam hadis ini sangat penting. Susunan Imam Nawawi ini. Ya, kita banyak sanad-sanad yang baik ya. Musnadnya semua pengisian baik. Jadi tumakninah ni kita Allahu Akbar berhenti. Okey. Habis kita baca itu dinamakan rukun fi'li. Dalam sembahyang tu ada 3. Rukun qalbi tentang kerja hati. Rukun fi'li, segala gerak fi'liyah perbuatan kita. Ketiga rukun qauli, bacaan. Bacaan. Allahu Akbar. Sama ada kita nak baca Allahu Akbar kabira, itu sunat. Sunat hai'ah, baca dapat pahala. Ada ya, tak baca tak apa. Itu sunat hai'ah. Sebab itu tidak boleh dibaca dengan kuat. Kalau kita jadi makmum, imam pun tak boleh kuat. Ada pun terdengar-dengar sikit tu biasalah tak? Itu nama sunat hai'ah. Kemudian kita tepat. Apa dia bar tu? Bila Allahu Akbar tu namanya pun takbiratul ihram. Pada takbir mengharamkan hal dunia. Dan bila takbiratul ihram tu kita kena fokus sembahyang kita kerana Allah. Laksanakan rukun qaulinya, rukun fi'linya, semat dalam hatinya dengan perkataan rukun qalbi. Tapi kalau sembahyang dia angan-angan dalam kita sembahyang tu kan Allah. Sebab itu kalau kita nak ke mana pun jangan kita dan balik ni saya terus pergi kedai nak beli barang. Niat dia keluar rumah, aku ni sembahyang pergi jemaah, balik kadang aku nak beli barang. Nanti dalam sembahyang rakaat pertama kita selamat, kedua selamat, rakaat ketiga apa barang aku nak beli ya? Sudah masuk dalam situ. Dia ngacau rukun qalbi kita. Rukun qalbi itu rukun.
Sebab tu qalbi ni penting sangat. Apa pentingnya? Bila berlaku imam itu tersilap. Sebab qalbi ni kena. Kita kena mufarakah ataupun kita kena muafiq. Dalam sembahyang ini ada muafiq, ada mufarakah, ada masbuk. Tak? Kena sembahyang ni detail lah, detail. Takbiratul ihram tu. Sebab itu Allah mengatakan dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Ada surah Al-Mu'minun yang pertama. Ya. Dia kata berjayalah, sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman, allazina hum li solatihim khashi'un. Bila disembahyang dapat khusyuk. Oi, payah nak khusyuk ni. Jangan kata perempuan, saya pun kadang-kadang tengah sembahyang macam-macam. Sebab itu kena pesan, saya nak pergi solat sembahyang, jangan suruh beli tu beli ni, nanti saya teringat pula apa yang apa ni pesan dah. Ni kita nak keluar, tiba-tiba bang beli gula, dia perkataan gula je dalam kepala kita. Allah Akbar, rakaat pertama sama okey, rakaat kedua berapa kilo nak suruh beli gula je, jangan banyak, perkataan gula je. Berapa kilo nak beli dah? Kedai mana nak beli banyak tu. Sebab itulah waswisu bi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang diusik oleh syaitan ini dua je. Satu manusia dan jin. Jin pun macam juga. Jin ni kata, macam mana jin tu nak beli barang kat mana? Itu alam dia, jangan kita soal lah. Kita tak tahu alam jin kat mana. Ya tak? Alam jin kita tak tahu. Sebab kita ni kat dunia ni ada dua makhluk yang Allah jadikan paling istimewa. Manusia dijadikan asal daripada apa? Asal daripada tanah. Okey, manusia dijadikan asal daripada tanah. Itu tanah yang paling bawah sekali, iaitu tanah liat yang berwarna hitam. Sebab itu kadang-kadang saya berpeluh, saya baru tahu badan tangan dia, peluh saya macam tanah. Kalau kita nak tahu, kita kalau nyangkul kubur ataupun kita buat parit di kampung yang tanah liat yang warna hitam tu, itu samalah bau peluh kita lah. Sebab kita daripada tanah. Sebab itu kita lembut. Kalau tak percaya puan, cari tanah liat yang betul paling bawah yang putih dan hitam tu, kita gosok, lembut tak? Lembut macam tanah kita, badan kita lembut, halus ya. Satu. Tapi kalau kita tengok macam jin, dia dibuat daripada api. Allah jadikan daripada api. Malaikat daripada cahaya, dia memang lain, daripada nur dia. Itu sebabnya malaikat itu mulia. Cahaya kan? Cahaya. Baik. Jadi kita dah tahu sekarang ni perbezaan di antara makhluk Allah. Kita ni manusia yang paling Allah jadikan paling baik, walaupun kita ia akan duduk di bawah. Sebab Allah dah nyatakan dalam Al-Quran dalam surah Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah jadikan, sesungguhnya jadikan manusia ini sebaik-baik kejadikan. Ya, sebab itu manusia diberi tugasan. Ya, dalam surah Al-Quran pun ada. Ya, Allah menyatakan dalam firman-Nya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ya, kami jadikan makhluk yang paling baik, yang paling sempurna adalah pengeluaran produk yang paling baik adalah nas, manusia. Dia tak sebut ukhrijat malaikat, dia tak sebut. Dia ukhrijat hayawan, dia tak sebut. Tapi dia ukhrijat nas, manusia. Kadang manusia ini boleh memegang 3 peranan. Betul tak? 3 peranan. Benda mengajak kebajikan. Siapa? Manusia. Berdakwah, bajak baik tak? Ta'muru bil ma'ruf. Itu dalam Quran tu. Menegah kemungkaran. Siapa? Manusia juga. Tangkap di sana, tangkap di sini. Oh ya. Itu manusia kan? Ada binatang tangkap orang? Tak ada. Tuan buat kelab judi, dan buat
Siapa yang tangkap? Manusia kan. Yang ditangkap pun manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, ngajak kebajikan. Kedua, wa tanhauna 'anil munkar, menegah kemungkaran manusia. Kerana apa dibuang ni dua ni, disuruh satu ni? Kerana ujung sekali yang ketiga, wa tu'minuna billah, supaya manusia itu beriman pada Allah. Ayat ni pun cantik dah, cantik dalam surah Al-Imran ayat 10, ayat 110 ya. Baik. Jadi seterusnya kita nak tahu tentang sembahyang tadi. Okey. Itu dimatakan kadang-kadang kita buat satu namanya semat sembahyang. Tahu tak semat? Semat ni perkataan cakap Melayu tak? Semat ya. Semat ni kemas. Kemas, semat. Kalau kita suami kita lah nak berjalan, tengok pakai dulu minyak apa? Minyak zaitun. Kilap muka dia bersih semua sekali. Pakai baju kemas. Abang ni semat-semat nak ke mana ni? Faham tak semat? Semat ni kemas. Sembahyang pun kena kemas. Ya tak? Mati semat. Tomak ninah tu kena jaga. Allah berhenti. Allahu Akbar. Berhenti sekejap. Ambil nafas baru baca surah Al-Fatihah. Habis surah Fatihah tu dah. Tu kena kemas dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau dia kadar ujung ma'arif di sukunya 2 harakat lah, kena tepat. Kalau dia 4 harakat lah. Kalau 6, jarang orang baca dalam sembahyang sampai 6 harakat ma'arif di sukun. Contoh misalnya, kalau 2 harakat sedang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Itu 2 harakat. Ma'arif disukun. Mesti istiqamah sama. Sejalan. Tak boleh 1-4. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai 4 harakat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Buat 4 harakat. Ar-Rahmanirrahim. Tak sama. Tak ada selaras. Dia mesti cara morotal mesti sama. Sampai gitu. Itu bukan rukun qauli. Kemudian rukun fi'linya, rukuknya macam mana? Berhenti sekejap, sekadar subhanallah. Iktidal. Begitulah sampai habis. Okey. Tak usah fikir panjang-panjang, ini bab solat. Okey. Kita masuk dalam bab seterusnya, iaitu zakat dia. Zakat ni banyak. Ya. Satu, zakat harta. Zakat harta kan? Harta ni, harta pewaris ke, harta apalah duit. Ni zakat ni. Harta yang tak ada. Sekarang orang tak. Kemudian zakat harta ni seperti emas. Sekarang ni emas tengah turun ni. Apa nak beli? Mungkin puan-puan ada simpan emas jongkong dia dah. Tengah turun. Dalam sekilo emas putih, sekilo, saya tengok dalam Google kan tak, saya tengok dalam Google. Sekilo ni sekarang ni sekilo emas jongkong yang putih tu, sekilo berat tu. Sekarang ni dalam 4,600 ni. Saya tengok dalam juga Google lah. Saya tak pergi kedai-kedai, tengok Google tu. Ya, emas ni. Sebab kita sekarang penting tak emas-emas ni kita simpan tak. Tapi kena zakat lah ya. Kena zakat. Jongkong ni kita simpan kena zakat. Sebab apa? Satu masa. Dan sekarang ni kalau dinar pun, dinar harga berapa saja? Dia kecil je. Satu masa ni duit kita tak pakai dah. Tak pakai dah satu masa. Nanti kalau Dajjal ni dah ngacau dah. Ni Dajjal pun dah banyak dah. Dajjal ni dah ngacau ni, kita akan pergi duduk di pedalaman. Elektrik dah tak ada. Bila dah Dajjal ni bila lepas nanti, elektrik semua tak ada, air tak ada, air pahit, kita kena balik kampung balik lah cari. Bakar masak pakai apa? Pakai kayu balik.
Ini dicerita. Kalau kita nak tengok, kita cari dalam surah Al-Kahfi tu banyak cerita. Balik asal. Walhasil balik asal. Kita ni, ini sains teknologi ni semua dah akan top. Kalau Dajjal tu sebab gitu. Saya selalu kalau doa selalu kita minta Allahumma inni a'udzubika minal fitnatid dunya. Lindungilah kami daripada fitnah dunia. Fitnah dunia ni banyaklah. Ya. Dalam WhatsApp, dalam apa tu fitnah dunia. Sekarang fitnah dunia bukan kita boleh tengok di luar-luar gitu. Kat dalam handphone kita fitnah banyak lah. Wa a'udzubika min fitnati mahya wal mamat. Waktu kita hidup ni kena fitnah dia. Mahya waktu hidup. Wal mamat, nak mati pun kita kena fitnah. Sebab apa? Kalau kita pun kadang-kadang kita dah mati, nama kita masih disenarai. Orang kata, alah si bulan tu. Ambil contoh ni, ambil contoh. Si bulan tu datang, cucu dah 3 lapis dah. Cucu 3 lapis. 3 lapis dia dah turun nama dah. Kali datang kampung ni, ini siapa ni? Alah, ini cucu si bulan. Si bulan mana? Alah, si bulan tu Haji Dolah dulu yang kerja curi kasut masjid. Sudah kan? Fitnah kan? Padahal mati dah 20 tahun lebih lah. Itu fitnah tu. Kita doa supaya kita lepas daripada fitnah waktu hidup dan waktu mati. Ni kena doa. Tak boleh cakap Arab, cakap Melayu je. Saya memang takut sangat. Takut masa hidup saya kena fitnah, waktu mati pun saya dah tak ada fitnah daripada keturunan kita. Kita khawatir. Sebab itu kita kena doa, minta pada Allah. Fitnatil mahya wal mamat. Fitnah waktu hidup dan fitnah bila kita dah mati pun dikira juga. Kemudian yang ketiga, jauhkanlah kami dari fitnah Masih Dajjal. Ya, usirkan gangguan Dajjal. Dajjal ni dia ngacau kita bukan masa kita hidup ni tuan-tuan, puan-puan. Kita dah mati nanti, hari kiamat dah hancur semua, Dajjal ni dia cari. Kau ngaku ke aku Tuhan? Kau ngaku aku Tuhan ni. Kubur-kubur sebulan siapa dia pergi. Kau ngaku Tuhan. Kalau tak, kamu susah ni. Dia Dajjal ukur kita. Dajjal ni sekarang masih lagi kita. Kalau nak tahu kita tengok dalam surah Al-Kahfi. Itu kan yang kita baca lah, surah Al-Kahfi tu. Ya, kita biasakan tengok dalam surah Al-Kahfi. Sendiri-sendiri duduk tu tengoklah tafsir dia dah. Kita dah usia-usia ni dah. Sister lah, kita buat apa, tengok WhatsApp tak tentu, tengoklah habis tafsir-tafsir kan. Itu untuk mengisi ilmu dah. Semakin usia gitulah, ya dah. Ni makin usia kadang-kadang kita benda tu lupa. Okey, tentang tadi zakat harta. Rumah pun dikira harta kalau tak diguna. Tak diguna. Misalnya contoh, rumah disewakan, ada tak bayarannya? Orang sewa tu ada tak bayaran kita? Bayaran. Kira tu. Rumah sewa kena bayar tu. Kena sebab harta. Duit tu kita kumpul-kumpul. Harta simpanan, tu kena. Harta rikas, tu lain dah. Ini harta. Umpamanya lain apa? Pusaka ya. Kalau kita urus selesai, kita berapa yang kita boleh keluarkan untuk zakat. Pakatlah berarti. Itu harta. Baik. Harta simpanan kita, duit yang kita dalam bank tu, bukan kita punya. Sekarang ni kalau PBZ dia tentukan kena zakat 14,000 ya simpanan setahun. 14,000 tak keluar. Dalam setahun tu 14,000 ke atas lah ya lah. 14,000 ke bawah tak kena. Ini saya tanya Pak PBZ lah. Bagian zakat. Kita pergi PBZ lagi senang. Berapa harta kena keluarkan, berapa yang kena wajib keluar atau tidak. Tu harta lah maknanya. Maknanya kalau benda yang kalau kita pakai, misalnya kita pakai banyak sangat pun kena juga zakat. Zakat ni hak Allah, bukan hak kita, hak Allah ya. Hak Allah kita kena, kalau kita tak keluarkan, Allah tuntut, kenapa kau tak keluarkan? Tu aku punya, aku bagi nikmat kat kamu ya tak? Harta ke. Okey, zakat pertanian. Puan ada kebun, mana? Misalnya contohlah.
kebun mana di Sabah tu misalnya je lah, dia beli tanah sana 30 ekar. Oi, banyak tu 30 ekar. Contoh ni kena zakat, hasil dia tu kena zakat, semua kena zakat. Itu dia bukan hak kita, itu hak Allah, kena keluarkan. Itu namanya harta, dinamakan harta pertanian. Perdagangan lain pula, berniaga, bisnes. Itu ada. Sebab orang tak sama. Kalau semua ada ya, dia dagang juga, dia berniaga juga, dia banyak kebun, dia banyak rumah sewa. Tu wallahualam lah, banyaknya wallahualam lah, ya tak? Tu. Sebab itu bukan rugi. Kalau kita keluarkan, itu hak Allah. Bila kita keluarkan, Allah akan bagi tambah. Wazkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun. Bila kamu ingat kami ingat kamu, kata Allah kan dalam surah Al-Baqarah tu. Bila kamu bersyukur dengan nikmat kami tambah lagi. Wala takfurun, janganlah kamu sombong. Jadi sombong pinjam aja. Baik. Itu bab zakat. Okey. Kita masuk bab, kalau panjang lagi tak boleh. Banyak sangat sekarang. Bab puasa. Puasa ni ada puasa Ramadan. Itu yang disyarat. Yang fardu ya, puasa Ramadan mesti dibuat. Puasa nazar. Nazar. Misalnya takdir anak saya periksa, dapat mumtaz. Terbaik lah. Nazar saya nak berpuasa 3 hari. Okey lah. Nazar dia puasa 3 hari, selamatlah sikit je. Ini tidak. Kalau anak saya berjaya, aku nazar, aku belikan kereta. Kena belikan kereta, oi. Jangan main-main. Ni nazar tu. Bila lepas nazar tu kena laksanakan. Jangan kata anak nuntut. Yalah. Jadi kita nazar yang mudah, yang baik, dekat dengan Allah. Kalau anak saya berjaya, kalau saya pun dapat cucu ni anak saya, dapat cucu lah tak? Betul lah aja. Kita selalu, kalau anak saya dapat cucu ni, saya nak nazar sembelih seekor kambing untuk akikah. Dia tak apa, boleh ya. Sebab itu kadang-kadang saya fikir juga, ayah dulu akikahkan kita, betul, tapi kita tak puas hati lah. Kalau ada duit, kekah sendirilah masalahnya. Ini dah tua dah benci, datuk dah pun nak kekah. Itu yang ada rezeki. Dulu tak ada rezeki. Yalah, boleh. Puan nak kekah boleh. Kekah tak salah. Ya. Maknanya kita nak buat sendiri-sendiri. Ini kekah saya untuk saya, sebab masa kecil-kecil dulu mungkin hanya untuk satu bahagian dia. Macam mana kan? Betul tak? Tidak, wallahualam. Kita masih kecil lagi. Jadi kita kekah lagi untuk membersihkan diri kita. Itu hakikah. Okey. Itu bab yang dikatakan puasa. Puasa nazar, puasa fardu, itu hari Ramadan. Ya, itu puasa nazar. Puasa kifarah. Itu kan mesti tunaikan. Ya, apa dia puasa kifarah? Dia melakukan bersama isterinya walau secara halal dalam bulan Ramadan. Boleh, tapi waktu malam. Waktu siang tak boleh. No entry langsung. Betul. Dia melakukan bersama suami isteri, lalu melakukan waktu siang Ramadan, maka kena wajib bayar kifarah. Kifarahnya puasa 2 bulan berturut-turut. Tak mampu buat tak mampu, buat tak mampu. Kemudian pertamanya merdeka hamba, memang tak adalah hamba kan. Ganti memberi makan 60 orang fakir miskin. Itu yang paling senang sebenarnya. Islam ini senang. Dia ada rukhsah. Rukhsah ni macam mana? Kemudahan ya, kemudahan. Okey. Selesai ya. Tadi puasa, zakat tu selesai. Haji kita masuk yang kelima. Baru kita masuk kelima. Saya ulang-ulang ni ya. Yang kelima mengerjakan haji. Apa dia haji tu? Tiap-tiap orang Islam yang cukup syaratnya wajiblah mengerjakan haji di Mekah. Haji adalah ibadah, menunaikan ibadah adalah berarti menurut perintah. Orang yang menunaikan haji bukanlah kerana hendak mendapat maksud keduniaan, kerana haji itu bukanlah urusan dunia, tetapi dia urusan agama. Kewajiban mengerjakan haji
diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan bagai kerana Allah, apa saja yang wajib atas manusia pergi ke rumah Allah ataupun ke Baitullahil Haram. Siapa-siapa yang berkuasa mengadakan perjalanan kepadanya, dan barang siapa yang kufur, ingkar, maka sesungguhnya Allah itu kaya daripada alam semesta. Maknanya haji itu merupakan rukun yang kelima, tapi ada tahap, ada syarat. Apa dia? Pertamanya mesti mampu tak? Duitnya ada, duit untuk pergi ada, cukup. Okey, duit ada, dah cukup dah duit ni. Badan sihat, tuan badan tu sihat, tak pergi haji, dia pun bawa badan tu tak lalu. Tak wajib juga. Ya. Duit ada, badan tak sihat, tak boleh, mesti dia badan sihat. Tubuh badan si orang nak pergi tu sihat, cergas, dia kuat. Maknanya tidak ada masalah bagi dia. Yang ketiganya, aman dalam perjalanan. Sekarang ni tak aman dah. Sebab tu tak dituntut. Kita sekarang ni tidak dikatakan, walaupun duit penuh dalam tabung haji ataupun ada duit sendiri nak pergi, tapi tidak dituntut untuk pergi kerana wabak. Boleh tak? Di sini tak boleh, di Mekah lagi tak boleh. Ada sebab, ya tak? Tadi perjalanan ni tak aman tadi. Kalau pergi sana pun memang tak boleh nak apa? Tak boleh nak apa? Nak menunaikan ibadah. Bukan tak boleh lagi, nak masuk pun tak boleh. Ya, tak tahu bila ya, Allah alam. Daripada bulan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tak boleh lagi. Tapi orang-orang di sana yang dekat-dekat boleh lah, ya tak? Hanya tahun ni menunaikan ibadah haji orang Malaysia dapat berapa orang? 8 orang kan. Itu pun yang duduk di sana, bukan duduk di sini, yang duduk di sana. Yang dia memohon menunaikan ibadah haji secara online. Allah, rupanya rezeki dia pergi free of charge, duduk pun hotel 5 bintang. Itu anugerah Allah sebenarnya. Itu ya haji. Baik. Maknanya kemampuan, maksudnya kemampuan itu bukan satu. Bila ada